Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu isu yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan seorang menteri dan juga kesalahan berkaitan dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sedang hangat dalam kerajaan sekarang. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Baik saudara-saudara sekalian, dalam harian Metro kita menerima satu laporan bahawa SPRM geledah pejabat rumah Siva Kumar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar semalam. Difahamkan, ia dilakukan bagi melengkapkan siasatan berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Sumber memaklumkan penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang didakwa dipor oleh Siva Kumar. Penggeledahan itu dilakukan SPRM sebaik sahaja keterangan menteri itu diambil. Siva Kumar telah dipanggil SPRM semalam untuk bantu susulan siasatan terhadap seorang pegawai tugas-tugas khas dan penahanan setiausaha sulitnya minggu lalu. Kehadiran Siva Kumar di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi menjelaskan dakwaan bahawa beliau telah menerima wang secara tunai oleh seorang ahli perniagaan yang juga ditahan SPRM bersama dua pegawai kanannya. Ahli perniagaan berkenan dipercaya membuat public relation mewakili Siva Kumar untuk meminta wang kepada individu tertentu yang menjalankan projek kerajaan di kementerian itu sebagai jaminan agar mereka dapat meneruskan projek dilaksanakan selain menjanjikan akan diberikan projek lain selepas itu, katanya. Tambah sumber, perbuatan yang dilakukan ahli perniagaan itu disyaki berada di bawah pengetahuan kedua-dua pegawai Siva Kumar yang dikatakan pernah menyaksikan pemberian wang itu. Wang berkenan disyaki dibayar secara tunai sebelum kesemua wang itu didakwa akan diserahkan kepada Siva Kumar, katanya, yang turut maklumkan Siva Kumar dibebaskan selepas keterangannya direkodkan semalam. Usaha mendapatkan pengesahan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki belum berhasil. Jumaat lalu, SPRM menahan setiausaha sulit kepada Siva Kumar bagi membantu siasatan kes pengambilan pekerja asing. Saudara-saudara sekalian, Siva Kumar pada hari 17 hari bulan pukul 1.24 telah pun tampil menafikan kediaman digeledah oleh SPRM. Laporan ini dikeluarkan tepat pada 17 hari bulan, iaitu hari ini. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar menafikan kediaman beliau digeledah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Ketika diasak persoalan terbabit berulang kali susulan siasatan membabitkan kes pengambilan pekerja asing, beliau sekadar memberikan jawapan ringkas kepada pemberita. Tidak ada, katanya ketika ditemui selepas menghadiri pra-pelancaran Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2023 di sini hari ini. Terdahulu, media melaporkan SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Siva Kumar dikatakan bagi melengkapkan siasatan kes yang sedang disiasat agensi berkenaan. Dengan memetik sumber, laporan media itu mendakwa penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang disyaki terbabit dalam kes yang sedang disiasat SPRM membabitkan beberapa pegawai kanan di kementerian berkenaan. Penggeledahan dilakukan SPRM sebaik keterangan ahli Parlimen Batu Gajah diambil pada hari semalam. Ditanya mengenai pertemuannya dengan SPRM semalam, Siva Kumar berkata, beliau menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada Suruhanjaya terbabit. Biar mereka buat siasatan, kes masih dalam proses siasatan. Apa-apa kita akan bagi kerjasama penuh, itu sahaja, kata Siva Kumar lagi. Saya tidak ditahan, cuma bagi kenyataan. Saya kata akan bagi kerjasama, maknanya akan bagi kerjasama, katanya lagi. Dalam pada itu, beliau menegaskan kementeriannya akan memberi kerjasama penuh untuk membantu siasatan. SPRM sebelum ini dilaporkan menyerbu pejabat kementerian di Putrajaya Khamis lalu di mana seorang pegawai kanan Siva Kumar ditahan
Sehari kemudian, SPRM menahan Setiausaha Sulit, Menteri Sumber Manusia itu, berhubung siasatan rasuah itu. Turut ditahan seorang ahli perniagaan dari Ipoh, dalam siasatan dikatakan membabitkan rasuah bernilai Rm97 juta. Difahamkan siasatan SPRM turut bertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Anda masih mengingat lagi isu tentang kes Jana Wibawa? Kes Jana Wibawa yang menggemparkan Malaysia sehingga beberapa orang pemimpin dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional telah berjaya diheret ke muka pengadilan. Sehingga termasuklah pengerusi Perikatan Nasional yang juga Presiden Bersatu turut didakwa di mahkamah atas pertuduhan berkaitan Jana Wibawa. Kali ini satu lagi pendedahan yang luar biasa berkaitan dengan kes Jana Wibawa yang mengejutkan Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin ialah apabila kes rasuah melibatkan Adam Radlan yang berjumlah Rm4.1 juta kini berjaya dipindahkan ke Kuala Lumpur. Kenapa agak-agaknya dipindahkan ke Kuala Lumpur? Kes ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad yang menghadapi dua pertuduhan menerima rasuah masing-masing berjumlah Rm2 juta dan Rm2.1 juta. Berhubung Jana Wibawa di Shah Alam akan dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Hakim Mahkamah Session Shah Alam, Rozila Saleh, membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes itu ke dua Mahkamah Session Kuala Lumpur atas alasan kesalahan jenayah tersebut dilakukan dalam satu transaksi yang sama, yaitu melibatkan kesalahan syarikat dan saksi-saksi serupa. Rozila menetapkan 29 Mei untuk sebutan semula kes di hadapan Hakim Azura Alwi dan Suzana Hussein. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli, Muhammad Zamri dan Mazia Muhaidi, manakala Peguam Datuk Seri Rajan Navaran Tenam yang mewakili tertuduh tidak membantah permohonan itu. Pada 22 Februari lepas, Adam Radlan didakwa di sini atas dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah Rm4.1 juta berkaitan projek Jana Wibawa. Sementara itu di Kuala Lumpur, lelaki itu didakwa di dua Mahkamah Session pada 21 dan 28 Februari lepas atas dua pertuduhan rasuah dan satu pertuduhan meminta suapan berjumlah Rm2 juta. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan yang paling kita memang tunggu-tunggu apabila ianya melibatkan projek ataupun kes Jana Wibawa. Sudah lama kita tidak dengar tentang isu ini. Namun, hari ini kita diberitakan tentang perkara itu sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat Anda, bagaimanakah kejadian seterusnya tentang Jana Wibawa ini? Saya berdoa supaya kes ini segera dapat diselesaikan dan pembongkarannya dapat memberikan kita panduan bahawa siapapun pemerintah sebelum ataupun selepas ini haruslah berhati-hati, kerana belum tentu apa yang dibuat sebelum ini atau semasa Anda berkuasa adalah diingini, disukai dan tidak ada masalah. Jadi cara untuk supaya tidak terbabit, terpalit dengan masalah-masalah seperti itu ialah berhati-hati dan jangan sekali-kali melakukan apa yang tidak betul di dalam undang-undang Malaysia. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita hari ini lagi ialah apabila ada lagi seorang penahanan pegawai kanan Menteri oleh SPRM. Dan hari ini satu lagi keputusan yang memang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim akan saya utarakan sebentar lagi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.